A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'umulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini yang barakah, hari Jumaat penghulu segala hari ini, dapat sekali lagi kita bersama-sama berpeluang untuk kita menyambung sedikit sebanyak perbincangan kita berkenaan dengan sains Ashabul Kahfi. Dan tajuk yang kita bawa pada hari ini semestinya satu tajuk yang kita cuba untuk mengajak ramai di kalangan kita supaya kita kembali semula kepada apa yang cuba Rasulullah anjurkan melalui pembacaan surah Al-Kahfi. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu, daripada ayat pertama sampai ayat 110, di dalamnya mempunyai sebanyak-banyaknya strategi pembangunan agama dan juga kaedah bagaimana untuk kita mengembalikan semula kegemilangan Islam sebagaimana yang Rasulullah telah pun berjaya. Dengan 6,236 ayat, keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah satu tema yang hendak mengembalikan semula liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk mengembalikan semula kegemilangan Islam itu ke tempat yang paling tinggi. Jadi tugas dan tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang menerima wasiat daripada Rasulullah, sebagaimana Nabi dah maklumkan kepada kita, andai kita berpegang dengan dua perkara yang Nabi tinggalkan, kitab Allah dan sunnat Rasulih, maka kita dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Perkataan lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan bingung, kamu tidak akan dal selama-lamanya, adalah satu contoh dan kaedah untuk kita membaca tanda. Tandanya, jika hari ini kita berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, maka kita tidak akan menjadi orang yang bengkok jalannya. Tetapi jika kita ni duduk di dalam kalangan orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, bukan pegang sekadar kita pegang macam tu saja, tidak. Dia mesti dalam keadaan kita menggunakan seluruh isi kandungan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita. Sebagai satu benda yang menggunakan akal, fikiran, kerja buat, tangan dan kaki kita ini melangkah menggunakan kitab Allah itu sebagai satu sumber. Macam mana hendak kita menghidupkan semula agama di atas muka bumi ini. So kalau kita masih lagi jadi orang yang tidak ketahuan hala, tidak tahu arah tuju, kita masih lagi tunduk kepada fahaman manusia, kita sendiri masih mengabdikan diri kepada manusia dalam bentuk harta, tahta, wanita dan sebagainya, itu antara tanda-tanda bahawa kita sedang mengikuti jalan yang bengkok. Kerana jalan yang lurus, kita akan ke arah akhirat dengan dunia yang akan mengejar kita. Tetapi jika kita mengejar dunia, maka jalan yang lurus tadi itu, dia akan mula ke kiri dan kita akan jauh daripada jalan yang lurus. Yang ni falsafah sikit. Okey, falsafah Ashabul Kahfi. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton dan dah memberikan komen. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba sambung semula apa yang kita tinggalkan pada minggu lepas. Jika minggu lepas dan kesimpulan yang kita buat dalam bentuk ayat-ayat mutasyabihat tentang pakaian, tentang sistem, tentang apa yang kita cuba bawa masyarakat kita kembali semula kepada pembacaan Ashabul Kahfi secara kritis. Kita bukan sekadar membaca Al-Quran seperti kita baca sekali lalu tanpa kita memahami beberapa poin penting yang kita nak kena ambil daripada ayat-ayat yang disampaikan melalui surah Ashabul Kahfi yang ada dalam Al-Quran. So surah Kahfi, ramai orang membacanya sebagai sebuah gua. Kena faham, gua kalau dalam bahasa Arab dipanggil ghar. Okey? Okey, yang ni kalau ada whiteboard ni sedap ni nak nulis ni. Tak apa. Kita letakkan isu whiteboard tu ke tepi dulu. Cuma yang nak dinampakkan pertama sekali adalah perkataan ghar. Dalam bahasa Arab,
rasanya saya dah sampaikan sebelum ni, kahfi itu dinampakkan sebagai gua. Kebanyakan orang Melayu kita akan memegang kahfi itu cerita tentang gua. Tapi kalau kita ambil dari sudut bahasanya, ghar itu adalah gua yang berbentuk fizikal. Kalau siapa yang pergi umrah, siapa yang dah naik Jabal Nur, mereka akan berziarah ataupun mereka akan mengunjungi satu tempat yang bernama Ghar Hira. Ghar Hira ataupun lebih dikenali sebagai Gua Hira. So di situ baru dinampakkan sebagai gua yang berbentuk fizikal. Jadi dalam Al-Quran diceritakan tentang pemuda-pemuda kahfi. Jadi nama pemuda itu adalah Ashabul Kahfi, golongan-golongan pemuda. Fitiyah di dalam Al-Quran diletakkan sebagai golongan-golongan orang-orang yang menjadi pemuda-pemuda. So, apakah yang dikaitkan dengan kahfi? Kahfi adalah sesuatu yang bersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Jadi pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang bersembunyi. Bersembunyinya di dalam gua. Jadi guanya itu adalah gua persembunyian. Jadi kat sini kita nak kena betulkan dulu. Okey, gua persembunyian. Okey, dah boleh faham Gua persembunyian. So beginilah aturan alam bila mana Allah mengajar kita melalui satu peristiwa dan perumpamaan kisah yang ada di dalam Al-Quran. So kisahnya adalah bagaimana pemuda-pemuda ini, kalau kita baca dari segi kisahnya, apa yang berlaku ketika zaman Rasulullah. Bila mana selepas saja zaman Isa, pemuda kahfi ni between antara zaman selepas kewafatan Nabi Isa ke fasa Islam yang datang kepada Nabi Muhammad. So antara Isa dengan Nabi Muhammad adalah sekitar 600 tahun. So bayangkan kalau ikut formula Al-Quran, mereka dikatakan mereka telah pun tidur sekitar 300 campur 9 tahun. So antara 600 tahun itu dia ada di tengah-tengahnya. Di mana peristiwa itu berlaku? Wallahu a'lam. Tidak ada siapa yang mengetahui secara detail tentang bagaimana dan tahun bila peristiwa itu dengan tepat. Tapi ramai orang sedang merungkaikan benda itu dengan mencari guanya. Kalau siapa yang pergi bersama saya dengan tim-tim vacation Al-Aqsa, kita dah pergi pun melihat guanya. Siapa-siapa yang sajalah yang bersama-sama dengan kita, ghar itu betul Ummi Hafsah, ejaan dia betul. So kita ni ramai-ramai mengikuti satu proses perjalanan. Kita pergi ke Gua Ashabul Kahfi di Jordan. Kita pergilah melawat, kita nampak ada 7 kuburan, termasuklah dengan anjingnya, termasuk dengan tulang temulangnya apa semua. Kita dah sampai pun tempat itu. Kita dah lihat dah. Tetapi kalau kita baca surah Al-Isra dan kemudian kita ambil pula surah Kahfi, surah 17 dan surah 18 ini, ayat pertamanya dua-dua menceritakan tentang kisah macam mana kita nak berjalan untuk melihat tanda-tanda dan kita nak mengikuti satu jalan yang lurus, yang kitabnya itu tidak dibengkokkan. Tu cara kita membaca ayat itu dengan kita meletakkan how tema-tema ayat ini disatukan. Ini kaedah kita nak membaca secara tematikal. Tetapi bagaimana isi dan konten setiap surah itu sebenarnya menjelaskan perjalanan untuk kita mencari tanda tadi untuk diguna pakai di zaman kita. Setiap apa yang berlaku di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat. Terjemahan kepada ayat-ayat, kebanyakan orang menterjemahkan ayat-ayat itu sebagai satu tanda-tanda. Okay? So di dalam Al-Kahfi ini adalah satu tanda strategi macam mana untuk kita mengembalikan semula agama ini, untuk kita meletaknya kembali ke tempat yang tinggi. So peristiwa yang berlaku di dalam Ashabul Kahfi itu satu contoh saja. Satu peristiwa bagaimana selepas sahaja agama ini kembali hilang ataupun diselewengkan, dah mula ada campur anduk, dah mula ada corruption di dalam agama, maka akan berlakulah pengasingan. Apa yang diasingkan? Yang hak dengan yang batil. So Allah dengan makarnya, makar ini maksudnya perancangan Allah lah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Ada ayat dalam Quran di mana perancangan Allah itu lebih bijak, lebih baik, dan Allah lebih mengetahui bagaimana Allah nak memelihara agamanya. Lalu agama ini pun dikembalikan balik tempatnya dalam gua yang tersembunyi. Disembunyikan seketika. Berapa tahun disembunyikan? 300 campur 9 tahun disembunyikan. Daripada pandangan manusia, daripada diketahui manusia dalam keadaan ia kekal, remain, tidur, lena, duduk diam-diam di dalam gua. Sehinggalah apabila sampai masanya, Allah sendiri yang akan mengejutkan semula. Dia akan membangkitkan semula. This is the process yang kita nak cerita ni, hakikat akhir zaman dan hari kebangkitan. Macam mana sebenarnya peristiwa ini
sentiasa berulang-ulang daripada zaman sebelum Rasulullah, Nabi Muhammad mendapat di Gua Hira, mendapat Iqra, sampailah ke fasa kita juga akan berlaku proses yang sama. Ni cerita yang kita nak buat secara mukadimah. So fasa demi fasa dah pun berlaku. That's why kita baca Quran, banyak tanda-tanda alam yang menceritakan bagaimana agama ini mengajak ataupun Allah sebenarnya menggunakan Al-Quran, mekanismenya supaya kita menggunakan akal, berfikir dengan melihat kejadian alam. Pertama, kejadian siang dan malam. Ada di langit itu matahari dan bulan. Matahari untuk kita mengetahui kadar siangnya, dan malam kita mengetahui melalui kadar bulannya. Dan bulan itu digunakan untuk kita mengetahui fasa tahun kita. Ada 12 bulan. Dan bulan itu adalah satu circle yang kita akan tahu, cycle bulan-bulan di dalam Islam. Ada kaedah pembacaan dia. So, kena guna akal hari ni. Kena mulakan dengan nota apa tu beza siang dan malam. Apa tu yang melibatkan fasa dalam bulan bulan Islam, daripada bermula Muharram sampailah Zulhijjah. Dia tak saja-saja dijadikan sebagai satu kalender, satu takwim. Kalender itu dipanggil takwim. Dan semua itu adalah aturan dan fahaman yang kita kena jelas. Aturannya, bagaimana dunia ini akan sentiasa menjadi siang dan malam. Setiap hari kita akan melalui fasa itu. Kemudian fasa yang sama juga diikuti dengan jahil, kemudian dia akan diberikan petunjuk. Lalu manusia akan kembali menjadi jahil. Lalu akan kembali mendapat petunjuk. Jahil dan petunjuk ini akan sentiasa berulang-ulang. Inilah fasa yang mengakibatkan kita akan duduk di dalam keadaan lena ataupun berjaga. Fasa malam, kebanyakan kita akan tidur. Dalam keadaan kita tak nampak, dalam keadaan gelap, kita direhatkan dan kita akan nampak satu fasa di mana matahari akan kembali terbit. So this is the process yang kita kena faham. Siang dan malam itu adalah satu petanda untuk Allah menyuruh kita melihat dalam zaman kita, fasa kita. Bagaimana pula kita memahami jatuh dan bangun agama? Bagaimana kita nak menilai dan melihat situasi rahmatnya manusia ini dalam keadaan yang bagaimana? Dalam satu kalender, takwim agama itu ada daripada Ramadan sehinggalah kita bertemu kepada Zulhijjah. Ramadan sehingga Zulhijjah. Kalau kita masuk Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, ini dipanggil bulan-bulan haji. Ada 3 bulan haji. Jadi kita kena tahu, daripada Ramadan itu sudah mula proses untuk kita sampai kepada Hari Raya Aidil Adha. Kenapa dipanggil Aidil Adha? Banyak ni cerita dia ni. Kalau nak cerita semua ni, semua benda yang kita nak kena faham dengan mesej yang sangat-sangat strategik. Allah dia memberikan kepada kita Al-Quran, dia bagi kepada kita kitab. Bukan saja-saja Allah bagi suruh kita baca sekonyong-konyongnya hanya untuk mendapat pahala. Ada benda yang Allah tinggalkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyunya dan disampaikan kepada kita pula melalui sunnahnya supaya kita mendapat segala strategi untuk kita hidup di atas muka bumi ini dengan menggunakan peraturan, menggunakan aturan dan menggunakan segala petunjuk yang Allah dah berikan di dalam Al-Quran. So ruginya kita hari ini, kita hanya mengambil Al-Quran itu dalam bentuk bacaan semata-mata. Tetapi strategi yang ada dalam agama itu kita terpaksa tinggalkan kerana kita tidak faham macam mana nak memahami ayat-ayat tersebut. Rahsia yang tersurat dan tersirat itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Termasuklah musuh-musuh Islam, mereka pun mengkaji rahsia Al-Quran. Tetapi ada beberapa part rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mereka memahaminya. Mereka pun mencari-cari. Mereka juga tidak jumpa. Kerana Allah sentiasa menjaga rahsia ini dan menyembunyikannya dan mereka memberikannya kepada orang-orang yang tertentu. Siapa orangnya? Itulah yang dinampakkan sebagai Ashabul Kahfi. Mereka itulah yang sentiasa memelihara agama ini, memelihara rahsia Al-Quran ini sehinggalah mereka dapat mengembangkannya dan menyampaikan semula kepada golongan-golongan yang akan mengembalikan di masa akan datang, di suatu masa yang ditetapkan nanti. Seperti mana kita lihat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita genjak balik. Selepas kewafatan Rasulullah, kita lihat Nabi memiliki beberapa tim. Tim ini adalah golongan-golongan yang sangat-sangat dekat dengan Nabi.
Kalau kita pergi ke Madinah, kita pergi ke Masjid Nabawi, kita akan jumpa satu tempat dekat rumah Nabi tu, makam Nabi. Makam Nabi, di belakang makam Nabi itu ada satu macam beranda sikit tu, dipanggil kawasan Ahlu Sufah. Serambi, ada satu serambi tu dinamakan sebagai tempat untuk Ahlu Sufah. Siapa Ahlu Sufah? Ahli Sufah itu adalah golongan-golongan fuqara. Mereka ni dipanggil golongan-golongan fakir. Tapi kita kena kenal siapakah mereka itu, siapakah yang fakir itu di sisi Allah. Di sisi kita, fakir itu pakai compang-camping, duduk bawah jambatan, dia minta sedekah lebih teruk dari orang miskin. Itu fahaman kita. Tapi di dalam Al-Quran, surah 2, surah Al-Baqarah ayat 273, Allah mengenalkan kepada kita siapakah golongan-golongan fuqara yang layak duduk bersama-sama dengan Nabi. Ini golongan dia. So mereka ini adalah ahli sufah. Antara golongan ahli sufah itu termasuklah Ibnu Mas'ud yang bersama-sama dengan Nabi daripada Mekah lagi. Baginda bersama-sama dengan Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Mas'ud ketika waktu tu dia remaja lagi. Dikatakan masih budak. Ketika itu dia sedang mengembala kambing dan Nabi dan juga Abu Bakar sedang larikan diri daripada dikejar oleh orang kafir. Jumpa dekat ladang. Ketika itu, di ladang itu, Ibnu Mas'ud sedang memelihara kambing. Di situlah bermulanya conversation dan akhirnya mereka berdua kenal sikap dan sifat yang ada pada Ibnu Mas'ud. Seorang yang intelijen, seorang yang bijak dan seorang yang pandai dan juga seorang yang benar. Dia sangat-sangat berakhlak. Itu kandidat yang Nabi nampak sesuai dan sangat-sangat baik ada pada Ibnu Mas'ud. Di situlah Nabi mengambil Ibnu Mas'ud sebagai ni dia ambil Ibnu Mas'ud sebagai apa? Pembantu Nabi. Dia memeluk Islam, dia bersama dengan Nabi. Since dari situ, Ibnu Mas'ud adalah antara orang yang menjaga rahsia Nabi dan menjaga bacaan-bacaan wahyu. Ketika mana orang lain di Mekah, kebanyakannya ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah yang lengkap diturunkan, kebanyakannya sudah dihafal oleh Ibnu Mas'ud. Bukan sekadar hafal, bukan sekadar hafaz, tetapi Ibnu Mas'ud juga adalah orang yang Nabi jadikan sebagai pendua. Untuk apa? Untuk Nabi bila dapat wahyu, Nabi dia akan taftiz dan juga akan tasmik dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud akan bacakan pula ayat Quran kepada Nabi. Ini selain daripada Jibril, Ibnu Mas'ud adalah antara orang yang sangat-sangat Nabi percaya dan sangat-sangat suka pada bacaan yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Mas'ud dan apa yang ada pada Ibnu Mas'ud? Seorang yang budak, ni cerita budak ni, cerita pemuda. Seorang yang budak, seorang yang pemuda yang bright akalnya diberikan satu amanah dan tanggungjawab untuk membawa rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran dan Nabi sampaikan kepada dia. Tak ada tapisan, Nabi terus sampaikan kepada dia. Dan di situlah sampailah ke Madinah. Daripada Madinah, ini antara orang yang special yang Nabi bagi task untuk menjaga khazanah-khazanah Al-Quran. Dan Ibnu Mas'ud tidak keseorangan, dia ada kawan-kawan, dia ada tim dia. Itulah tim Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ini juga ada yang bersama-sama dengan dia adalah daripada geng-geng yang turut serta Huzaifah Al-Yamani. Kalau siapa-siapa kenal lah, Huzaifah Al-Yamani. Itu antara orang yang bersama-sama dengan dia, yang duduk dalam golongan Ahlu Sufah, dan mereka ini golongan yang mengkaji dan menggali Al-Quran. Mengkaji. Ketika orang lain pergi berperang, antara mereka ini yang sangat-sangat rapat safnya, yang menjaga rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi selepas Rasulullah wafat, golongan-golongan ini sudah tidak lagi diketemui, melainkan hanyalah diketahui keberadaan mereka. Mereka bergerak melarikan diri ke Kufah. Di Kufah, mereka perbesarkan dan membangunkan satu institusi pendidikan yang sangat-sangat hebat di sana menggunakan Al-Quran. Ini cerita dia jadi panjang sikit lah. Tapi begitulah yang kita nak nampakkan macam mana proses apabila sesuatu telah berlaku kepada Nabi, maka cepat-cepat tim-tim yang ada dengan Nabi ni, mereka kena bangunkan sesuatu dan kena selamatkan rahsia yang ada dalam agama ini supaya apa? Politik yang berlaku di Madinah tidak mengganggu apa yang sedang mereka bangunkan di Kufah. Itu secara strategi. Dan selepas itu kita lihat apa saja yang melibatkan tim-tim yang menjaga rahsia Nabi ini, menjaga rahsia agama ini, mereka itu akhirnya hilang begitu saja. Ke mana mereka pergi jejaknya?
Sampai hari ni kalau kita baca kisahnya, Ibnu Mas'ud akhirnya meninggal dan wafat di Madinah. Ni kena baca ni cerita dia. Kena faham sejarah susu galur tentang Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud adalah antara orang yang paling banyak menyampaikan tentang hadis-hadis akhir zaman. Begitu juga dengan Huzaifah Al-Yamani. Hadis-hadis akhir zaman mereka itu sangat-sangat dekat dengan apa yang berlaku pada hari ini. Apa saja yang mereka sebutkan, mereka sampaikan. Mereka tak banyak mewahyukan. Mereka tidak banyak meriwayatkan hadis-hadis. Tak banyak hadis mereka, sikit. Tetapi hadis mereka itu sangat-sangat pure, penuh dengan mesej yang sangat-sangat tersirat dan strategik. Macam mana cerita hadis 40, hadis akhir zaman. Ada 40 hadis akhir zaman, kebanyakan yang datang daripada Ibnu Mas'ud. Huzaifah Al-Yamani menampakkan apa yang akan berlaku selepas saja Rasulullah wafat, Nabi dah sampaikan kepada dia. Even rahsia tentang munafik yang berada dalam tim Nabi Muhammad juga disampaikan rahsianya kepada Huzaifah Al-Yamani. That's why kalau ikutkan Khalifah Umar, dia cukup takut nak tahu. Dia sangat-sangat nak tahu siapakah munafik yang berada dalam tim Nabi. Even selepas Rasulullah wafat, cara dia nak tahu macam mana orang tu munafik ke tidak, dia akan follow ke mana saja Huzaifah. Apabila ada saja jenazah yang meninggal dunia, ketika itulah dia akan perhatikan, dia akan tengok sama ada Huzaifah solat ke tidak mayat tersebut. Kenapa? Kerana Nabi tidak akan solat jenazah, tidak akan solatkan jenazah yang munafik. So itu tanda. Dan di situ dia cuma ikut dan dia akan cari siapakah sahabat-sahabat Nabi yang Nabi bagi tahu kepada Huzaifah rahsianya melibatkan orang-orang munafik di dalam tim Nabi sendiri. So ini antara benda-benda sejarah, sirah yang berlaku zaman Nabi yang kita kena tahu. Strategi bagaimana Nabi nak menyampaikan satu misi yang sangat penting. So dia perlukan kepada tim-tim yang muda. Kerana apa? Tim-tim muda inilah selepas Rasulullah wafat. Walaupun Nabi dah wafat ketika umur 63 tahun, tetapi apa saja yang Nabi bawa disambung oleh tim-tim yang Nabi dah didik daripada awal. Even Sayyidina Umar pun bagi tahu, bila dia dengar seseorang membacakan sesuatu bacaan, kemudian dia akan tanya, ni kau belajar ni daripada siapa ni? Dan kemudian dia akan bagi tahu, kalau kau tak bagi tahu pun, disebut saja nama Ibnu Mas'ud, terus dia kira okey, engkau punya bacaan sangat-sangat fine, sangat-sangat tepat. Kenapa? Kerana Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling halus sekali bacaan dia. Kenapa dinampakkan paling halus? Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ada perkataan yang dinamakan walayatalattaf. Walayatalattaf itu adalah penceritaan tentang sesuatu yang sangat halus, sangat teliti. Hadis ataupun Al-Quran ini, dia mempunyai satu kaedah pembacaan yang strategik. Jadi kalau kita baca Quran, kita kena baca each and every word itu dengan makna yang sangat teliti. Kerana dalam perkataan-perkataan tersebut, dia merungkaikan banyak rahsia yang ada di dalam Al-Quran. Dia seperti satu keyword yang menghubungkan antara ayat yang lain dengan ayat yang lain. Setiap ayat-ayat itu mempunyai satu keyword yang pasti kalau kita baca saja dan kita tahu. Sebenarnya ini mesej yang nak disampaikan. Ini benda yang nak diberikan. Ini benda yang nak dibagi tahu. Di sebalik, ni cerita dia. Di sebalik perkataan-perkataan yang disusun dalam satu ayat. Kadang-kadang kita nampak ayat Quran ini cantik saja. Kita baca dia, bunyi dia, rhythm dia dan juga lenggoknya, tata bahasanya, perumpamaannya Allah bagi sangat cantik. Itu dalam bentuk majaz yang kadang-kadang Allah sebut dalam bentuk perumpamaan. Misal. Tapi kalau orang yang berakal, Allah dah sebut afala yaqilun, kenapa mereka tidak menggunakan akal? Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Sebenarnya Allah suruh kita bukan sekadar menggunakan ayat-ayat tadi itu untuk jampi serapah. Ayat-ayat tadi bukan digunakan hanya untuk dilagu-lagukan, ditajwidkan, tetapi macam mana ayat-ayat itu nak diolah sebagai satu strategi frame ke arah kebangkitan agama. Itu saya masuk cerita hari kebangkitan. So apa beza akhirat dengan kiamat? Kalau malam, akhirnya malam ini akan berakhir, akan diganti dengan siang. Siang itu adalah satu hari yang baru. Malam adalah satu fasa yang lepas akan digantikan dengan siang yang menjadikan dia hari yang terang benderang. So apa yang kita boleh relate dalam kejadian ataupun kejatuhan agama?
Setiap fasa akan mengalami satu fasa gelap. Kita lihat kalau tengok di barat mengalami satu dark ages. Dia ada satu zaman kegelapan. Tetapi waktu bila mereka bangkit, dipanggil zaman Renaissance. Bila mereka membangunkan semula industri, mereka dah mula. Waktu bila mereka membangunkan industri-industri ni, setelah mereka masuk ke tanah Islam, mereka masuk ke satu penjarahan, masuk melalui kolonialisme, masuk melalui peperangan salib, dan mereka menguasai bandar-bandar dan juga negara Islam, sampailah mereka dapat semua khazanah-khazanah ilmu daripada agama kita, daripada Islam, lalu mereka bawa ke tempat mereka dan mereka mengolah mengikut sains dan juga matematik yang mereka miliki. Sebab tu kalau kita tengok nama Ibn Sina pun ditukar, Al-Khawarizmi pun ditukar, dan banyak formula-formula yang mereka dapat daripada agama Islam itu sendiri diolah lalu diterbitkan mengikut fahaman mereka. So sesuatu yang benar telah pun mereka larikan dan mereka sembunyikan kebenaran itu dan mereka olah sehingga mereka menerbitkan, sehingga mereka menampakkan sesuatu itu datang daripada mereka. Ini yang berlaku di barat, dan itulah yang berlaku nasibnya kepada umat Islam. So kita kena lihat macam mana kejatuhan Islam itu bermula kerana ilmu, dan kebangkitan masyarakat barat pun kerana ilmu. Dua proses yang sebenarnya berlaku serentak. Kejatuhan dan kebangkitan akan berlaku serentak. Satu pihak yang jatuh, akan ada satu pihak yang bangkit. Kalau jatuh itu kejahilan, yang akan bangkit itu satu bentuk kebenaran. Hak dan batil dia boleh duduk dalam campur aduk yang sama, tetapi once yang hak itu naik, yang batil itu pasti akan jatuh. Seperti kita meninggalkan yang batil, pasti kita akan mengikut yang hak. Itu satu proses yang kita kena tahu. So begitu juga dengan daripada takwim kalender agama, daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, masuk kepada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Kesemua 12 bulan itu memiliki fasa dan strategi agama yang kita kena tahu. Setiap tahun kita ulang benda yang sama. Setiap minggu kita ulang benda yang sama. Setiap hari kita akan lalui benda yang sama 24 jam sehari. Tapi adakah hasilnya yang kita nak dapat dari sudut kebangkitan agama? Ataupun kita ni sama je. 10 tahun dulu dengan 10 tahun hari ni, 10 tahun dulu dengan hari ni lah, bukan 10 tahun hari ni. 10 tahun dulu dengan hari ni, kita tetap juga jadi orang yang sama. Bekerja dengan dalam sistem yang sama, duduk dekat dalam tempat yang sama, hidup dalam dunia yang sama. Tidak ada perubahan pun pada diri kita. Tahu-tahu saja nanti pencen. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang sama. Dan umur 50 waktu tu, 55 pencen, 60 baru mula nak mengenal balik Al-Quran. Baru nak berjinak-jinak semula dengan Al-Quran. Barulah rasa ruginya selama ni meninggalkan masjid, meninggalkan aktiviti agama. Kerana apa? Kerana kita dah di akhir-akhir penghujung usia. 50 tahun itu kita cuma dapat dunia, tetapi akhirat jauh kita tinggalkan. Tapi waktu itu usia kita dah 55. Sedangkan kalau Allah strategikan dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi itu adalah golongan-golongan muda, golongan-golongan pemuda, golongan-golongan yang mampu untuk membangunkan agama dengan akal yang cerdas, dengan pemikiran yang sihat, dengan badan dan tubuh yang kuat. Jadi kita nak jadi orang yang mana? Adakah kita nak jadi orang yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai bayi yang beruban, ataupun kita nak jadi sebagai golongan-golongan fitiah, golongan-golongan pemuda yang mereka ini diberikan ilmu, lalu bastatan fil ilmi wal jismi. Dengan kekuatan ilmu itu, dia menguatkan tubuh badan kita. Ilmu itu menjadikan kita ini kuat. Kuat, berani, kuat menjadi orang yang kemas, kuat orang yang sanggup berjihad, sanggup yang mengorbankan harta dan diri kerana Allah. Yang ni yang kita tak jumpa lagi formulanya bagaimana dengan Al-Quran itu mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang hebat seperti mana zaman Nabi.
Okey, test. Okay, dengar Alright. Terima kasih kepada semua yang memberi komen. Okey. Poin dekat sini yang kita nak nampak kan, panjang je cerita tadi. Nasib baik ada yang komen. Tak perasan pula tadi audio hilang. Okey. Jadi kita nak kena ulang balik part kat mana? Part masa Nabi Musa dengan Nabi Khidir. So part Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi ada satu perkara yang kita nak jelaskan tentang macam mana ayat-ayat yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi itu sebenarnya nak menjelaskan kepada kita poin penting perjalanan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir itu adalah bersama-sama dengan orang-orang yang diberi ilmu. Empat orang yang diberi ilmu tu, apa yang kita nak nampaikan dalam Al-Quran tidak pun menyebut ataupun menyatakan nama Nabi Khidir secara khusus, tetapi dia menjelaskan kepada Nabi Khidir apakah kriteria-kriteria orang yang diberi ilmu. Dah banyak hilang nasib baik dah dengar. Tu dah, dia sibuk bercerita tu, semangat cerita, lupa nak tengok komen. Terima kasih kepada orang yang komen. Bateri habis sebenarnya. Okey. Kalau nak bagi signal dia sebenarnya ada orang telefon tadi. Saya tak perasan dia. Orang telefon tu nak bagi tahu kata ada masalah audio. Okey. Jadi di sini poin sebenarnya tadi saya nak bagi tahu tentang cerita 10 minit yang mungkin hilang tadi tu, audio yang hilang tadi tu. Dia sebenarnya adalah kisah macam mana kita nak mencari balik apa yang rahsia yang Nabi sampaikan. Mungkinlah 10 minit yang hilang tu tak terakam dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab Allah nak jaga rahsia Al-Quran ni. Mungkin apa yang saya kongsikan tadi tu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Mungkin tak boleh disampaikan kepada orang lain. Mungkinlah cara tu Allah nak jaga Al-Quran ni. Apapun, kita nak bagi tahu, selepas Rasulullah wafat, ada tim-tim Nabi yang daripada kalangan-kalangan ahli sufah ini, mereka inilah yang menjaga rahsia Nabi, mereka inilah yang memelihara dan menyembunyikan apa yang hilang, dan mereka kekal duduk di dalam persembunyian. Tetapi sampai masa golongan-golongan ini akan keluar, dia akan membawa semula mesej-mesej agama ini dengan kebenaran. Apa saja yang Allah dah turunkan kepada Nabi Muhammad dan wahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa? Dalam bentuk sama ada rahsia-rahsia alif lam mim, huruf-huruf muqatta'ah yang diberikan dalam Al-Quran, semua itu juga adalah rahsia-rahsia yang dah disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi Muhammad dah dapat benda tu, Nabi Muhammad sampaikan. Cuma bila hari ni benda tu sampai kepada kita, alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Tinggal itu saja. Hanya Allah yang tahu. Dan kita diajar begitu daripada kita kecil, daripada kita sekolah sampailah hari ni. Tanyalah siapa-siapa pun, semua akan membawa mentaliti yang sama. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Kita tidak diceritakan, kita tidak sampai, dan kita akan kekal begitu. Hanya Allah yang tahu, dan kita tidak berusaha untuk mencari apa sebenarnya mesej alif lam mim. Termasuklah ayat-ayat muqatta'ah yang lain. Yasin, kan? Khaf, ada cerita tentang nun. Banyak perkataan-perkataan tersebut kita jadi orang yang ignorant. Why? Kerana kita hanya diajar untuk baca bahasa Arab. Kita hanya diajar untuk memenuhi kriteria mencari pahala. Sehingga kita tidak tahu macam mana nak bangkitkan agama ini dengan Al-Quran. Sehingga kita tidak tahu macam mana kita nak mengakhiri kejahilan ini dengan Al-Quran. Sebab hakikatnya, akhir zaman, manusia kembali menjadi jahil. Manusia kembali menjadi bingung. Manusia kembali menjadi sesat. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad, ketika mana Nabi Muhammad, dia duduk dalam satu fasa, dalam satu keadaan, satu zaman, manusia sudah kembali kepada fasa Nabi-Nabi terdahulu. Kejahilan itu telah pun menyebabkan manusia jauh daripada kefahaman agama. Kalau dinampakkan waktu itu, orang yang sedang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Okey, ingat balik, apakah maksud tidak berpakaian? Apakah maksud pakaian yang ada dalam Quran? Sebaik-baik pakaian adalah takwa. So sekarang ni kita kena tahu maksud sebenar adalah tidak faham. Maksud sebenar adalah tidak tahu. Maksud sebenar adalah tidak jelas apakah mesej agama yang disampaikan dalam Al-Quran. So kita dah tak tahu benda ni. Kita jadi orang yang rugi, kita jadi orang yang sia-sia, kita jadi orang yang malang, kita jadi orang yang sangat-sangat tidak memahami apakah yang Allah nak bagi kepada kita dalam Al-Quran. Apa yang Allah nak cerita dalam Quran itu, orang tak dapat nak buka. Orang tak dapat nak faham.
Kerana apa? Kerana kita diselimuti dengan kejahilan, kejumudan. Jamadil awal dan jamadil akhir itu. Tengok, jamadil awal pun ada jamadil akhir. Jumud yang awal dan kita nak mengakhiri kejumudan itu. Bagaimana, macam nak cakap, fasa awal manusia menjadi sesat. Bagaimana awal-awal manusia menjadi bingung. Kalau kita tengok zaman Nabi Nuh asalnya ada 5 orang agamawan, 5 orang pious. Ini adalah orang-orang yang sangat-sangat hebat dari sudut ahli ibadah. Tetapi 5 orang ahli ibadah ni lah yang hujungnya menjadi simbol kepada kefahaman nenek moyang mereka. Dan akhirnya 5 orang ini ditukar menjadi patung. Dari patung, lalu orang tawaf patung tersebut. Dengan mereka tawaf patung tersebut, mereka keluarkan satu ritual penyembahan kepada patung-patung tersebut. Asalnya agama tak? Asalnya agama yang betul. Asalnya orang-orang ibadah yang baik. Asalnya orang yang soleh. Tetapi selepas kematian mereka, akhirnya mereka telah pun mengikuti jalan yang sesat. Kerana menyembah manusia yang dah pun mati, dan mereka melihat kematian orang-orang yang itu sebagai satu kematian yang berbentuk bagaimana? Bentuk yang mereka rasa itulah orang-orang yang mereka layak untuk memberi penghormatan. Sama dengan zaman kita pun berlaku benda yang sama. Kita harap Al-Quran yang ada di tangan kita itu kita gunakan dengan strategik. Tadi saya dah mention sebelum terputus tadi tu, kita hari ini duduk dalam zaman teknologi yang sangat-sangat tinggi. Antara teknologi yang ada dengan kita hari ini adalah Al-Quran yang ada di dalam handphone kita. Handphone kita itu sebenarnya kita boleh manfaatkan untuk kita cari dan akses banyak perkara melibatkan rahsia-rahsia Al-Quran. Yang sebenarnya kalau kita rajin, kita mampu untuk mencari each and every word makna itu secara harfiah, dan kita boleh linkkan setiap makna-makna Al-Quran itu dengan keywordnya yang tersendiri. Setiap ayat ada dia punya keyword, dan setiap ayat ada dia punya hubungan kaitnya dengan ayat-ayat yang lain. So part tu yang kita nak kena mahirkan. Part tu yang kita nak kena pandai, tadaburkan dan kita tadbirkan, seterusnya kita tabayunkan. Part tu yang kita kena rajin dan kena berguru. Part tu yang kita kena cari macam mana kita nak dapatkan ilmu dia. Okey, sembang lama dah panjang tadi, kita nak pergi kepada ayat dia. Okey, buka surah 18 ayat 40. Ini kita nak kena buka ayat lah. Surah 18 ayat 40. Tengok. ayat 40 Okey, Allah sebut apa? Fa'asa Rabbi, maka semoga Rabbi, Tuhanku, akan memberikan kamu apa? Khairan, kebaikan yang lebih baik. Lepas tu dinampakkan min, dari jannatika, daripada kebun kamu. Kemudian dia akan mengirimkan alaiha, ke atasnya, satu perhitungan, husuban. Dia akan bagi satu perhitungan yang akan memberikan kepada kita husbanan, satu perhitungan daripada langit, dan dia akan menjadikan fatusbiha, dan dia akan bukan sekadar jadi. Ini harfiah yang kita nak nampakkan keyword. Perkataan di sini dinampakkan tentang sobaha. Sobaha adalah kisah tentang subuh. Subuh ini cerita tentang kebangkitan. Macam mana kita nak bangkit, macam mana kita nak bangun. Orang bangun dia boleh tidur waktu subuh. Tapi ramai tak ada pendengar kita yang bukan tidurnya bangun waktu subuh. Ada yang bangun pukul 7, ada yang bangun pukul 10. Sebab apa? Subuhnya dia di subuh gajah. Okey? Sebab itu kita nak kena tengok ayat ini dengan perkata. Maka jadilah dia ini sa'idan, tanah, dan dia masuk kembali kepada zalakan, yang licin. Alright, ini ada satu perkataan yang kita nak kena kita faham. Ayat ini dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang, kalau sebelum-sebelum tu dia ada kisah dia lah, kita kena baca. Tapi ayat ini kita nak khususkan satu doa. Satu doa yang kita minta semoga mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita satu kebaikan daripada jannah. Jannah ini taman ilmu. Okey, jannah ini cerita tentang taman ilmu. Jannah cerita tentang syurga. Tapi dalam itu juga cerita tentang
kebun. Jannah ni cerita tentang kebun. Kebun apa? Kebun yang ada, kalau cerita kebun, dia mesti ada pokok, dia mesti ada buah, dia mesti kena ada batas, dia mesti kena ada cerita benih, dia mesti cerita tentang ada sistem pengaliran, sistem pengairan, dan di situ ada satu sistem yang kita lihat macam mana kita nak kena dapat satu hasil. Sebagai seorang yang menanam, sebagai seorang yang penanam pokok ni, kita semua ni orang yang bercucuk tanam di atas bumi. Semua kita ni. Kalau ikutkan hayya 'alal falah, jadilah orang-orang yang bukan sekadar falah itu berjaya, tapi falah itu adalah cerita tentang pekebun, peladang, petani. So kita nak jadi orang yang duduk di atas muka bumi ni, apa benih yang kita nak tanam dan kita nak tinggalkan kepada anak cucu cicit kita. So benih akidah itulah satu benda yang kita nak kena pastikan kita tanam dan kita dapat semai dan kita tuai di muka bumi ni. So lebih baik kita dapat daripada kebun ini, dan dia mengirimkan, kalau ikut dekat sini dia mengirimkan petir. Betul ke dia mengirimkan petir? Kalau kita tengok dekat dalam harfiah tu, bukan cerita petir. Petir ni dalam bahasa Arab dipanggil ar-ra'du. Surah 13 tu surah petir. Surah ar-ra'du ar-ra'du cerita tentang petir. Surah 13. Dekat sini Allah menggunakan perkataan husbanan. Satu perhitungan daripada perkataan hasaba, hisab. Jadi, macam mana kita nak dapat satu perhitungan daripada langit yang akan membangkitkan kita, yang akan membangunkan kita, yang akan menjadikan kita ni orang yang macam mana tu? Nak tunjuk kita ni bangkit kerana kita mendapat sesuatu daripada langit. Tahu? Perhitungan daripada langit. Apa yang turun daripada langit? Pastinya yang turun daripada langit ini, Iqra' kitabaka. Kafa binafsik. Cukuplah diri kamu sebagai penghitung. So Allah bagi kat kita kitab daripada langit. So Allah bagi kat kita panduan daripada langit. Dengan panduan tadi itu dapat membangkitkan kita, dapat membangunkan kita, dapat menjadikan kita ni orang yang mendapat petunjuk strategi agama. Lalu macam mana kita nak jadi orang yang bangkit dan mengakhiri kejahilan dan kenyubudan manusia di zaman kita. Tapi benda ni dah tak ada di langit. Benda ni sebenarnya ada di mana? Benda ni ada di bumi dalam bentuk kitab yang dah pun lengkap. Isinya 6,236 ayat. Selepas saja Rasulullah wafat, kitab itu dah diserahkan kepada kita, dah diwariskan kepada kita, dah diwasiat pun kepada kita. Cuma rahsianya itu sudah hilang. That's why Allah kata dalam wahyu, Nabi bukan dalam wahyu, dalam satu hadis Nabi nampakkan di akhir zaman nanti Al-Quran hanya tinggal tulisan. Apa yang dilakukan? Apa yang dibuat? Ilmunya sudah diangkat ke langit. Jadi ada tak hadis Nabi yang membenarkan ayat ini? Ada. Di mana masjidnya indah tetapi kosong daripada petunjuk. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Ada tak hadisnya? Ada. Dan Nabi tidak akan bercakap benda ni secara main-main, saja-saja, reka-reka, tak ada. Nabi cakap mesti dengan panduan wahyu. So sekarang ilmunya sudah tidak ada. Yang tinggal hanya tulisan. Quran dah ada depan mata kita, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan kita penjelasan dan kefahaman. Kenapa? Kerana dia dah hilang, dah disembunyikan. Allah angkat benda tu dan Allah jaga benda tu. Dan Allah akan pilih kepada siapa yang dia nak bagi. Allah akan pilih untuk siapa yang dia nak bagikan kefahaman ini. Allah akan cari golongan mana yang nak membawa balik kefahaman ini. Itu cerita dia, macam mana kita nak dapat balik satu benda yang dah ada daripada Allah, tetapi Allah simpan benda itu dan Allah akan kembalikan semula. Sama macam mana berlaku kepada fasa perjalanan Ashabul Kahfi. Mereka itu dengan kuasa Allah, mereka ditidurkan, mereka lena. Kita ni dah 1400 tahun, rasa-rasanya dah berapa tahun kita lena. Jangan kata umur kita, kira balik selepas Rasulullah wafat. Berapa tahun Islam itu sudah direhatkan, ditidurkan. Dan dah berapa puluh tahun kita tengok Palestin dan Aqsa itu mengalami satu penindasan yang sampai hari ini belum ada pendamaian. Itu pun tanda yang kita nak kena baca. Itu pun satu kaedah macam mana kita nak memahami apa yang sedang berlaku di muka bumi ni. So part ni kita kena sama-sama cari jalan macam mana kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran ini dengan jelas. So masing-masing kita bukan sekadar nak jadi orang yang ada Quran, ada hidayah, ada petunjuk, tapi kita tidak tahu macam mana nak menggunakan ayat tersebut. Okey, ada satu ayat lagi sambungan kepada ayat ni. Cuba tengok ayat seterusnya. Allah sambung, Allah sebut
Ayat berapa? Ayat 41. Okey, Allah kata apa? Au yusbiha, atau Allah sebut apa? Atau menjadi. Tengok sekarang ni diterjemah menjadi lagi. Ma'uha, airnya. Tadi ini yang kita nak kena faham. Tadi Allah kata Allah turunkan daripada langit. Kan? Allah turun daripada langit. Petir diterjemahkan sebagai petir. Petir tu diterjemah kat mana? Saya baca berdasarkan apa yang Kak Rahayu dengan Kak Arfa dengan Umi Hafsah. 3 orang ni letakkan Quran terjemahan. Diterjemahkan apa? Husban itu sebagai petir. Okey, dari langit ke kebunmu. Lepas tu kalau kita tengok ayat yang seterusnya, tiba-tiba Allah kata atau kami menjadikan airnya surut, ghauran falan, maka tidak tastati' kamu mendapat baginya talaban, untuk mendapatkannya. Macam mana kita nak baca benda ni secara strategi? Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan mendapat menemukannya lagi. So sekarang ni cerita kebun, satu daripada langit kena petir, kalau ikut ayat tu tadi lah, kena petir, lepas tu yang berlaku dekat bumi dalam kebun, airnya pula hilang. So kebunnya ada, tapi airnya dah tak ada. Kebun ada, airnya dah tak ada. Langit sudah tidak menurunkan hujan. Tadi mengikut perhitungan tadi, kalau ikut perhitungan, kalau ada langit akan ada hujan. So dinampakkan tentang musim yang kemarau. Di situ ada satu perkataan yang kita kena tahu, ghauran. Ghauran itu dinampakkan sebagai surut. Ini membaca dengan kaedah harfiah dan strategik. Atau menjadi airnya ghaura, atau menjadi airnya surut. Dalam terjemahan yang lain dinampakkan atau menjadi airnya kering. Surut dengan kering tu sama, tapi ghaura ni lebih dekat kepada kering, dan dia nampakkan tentang tanah. Sebab apa? Sebab ghaura ni dia daripada perkataan ghar. Tadi kita cerita apa ghar? Ghar itu maksud dia gua. So air ni hilang, dia meresap ke dalam tanah, dia pergi duduk di dalam gua di dalam tanah. Ni bahasa dia tinggi sikit kita nak cerita. Macam mana air yang kering tadi, dia dah tak ada dekat muka bumi, dia dah masuk surut, dia dah hilang mengering lalu duduk di dalam tanah. Tadi cerita kebun, ini cerita tentang air yang hilang. Nanti kita nak relate kan. Tengok ayat seterusnya Allah kata apa? Dan diliputi dengan buahnya. Ni tiba-tiba dinampakkan cerita buahnya pula. Maka jadilah fa'asbaha, maka satu proses dia menjadi yuqallibu, berbolak-balik. Ni apa cerita tentang bolak-balik? Kalau dalam Kahfi, dia menceritakan tentang orang yang duduk dalam gua, mereka ni sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Dia kena baca macam tu. Baca perlahan-lahan, baca slow-slow, baca dan tengok kepada ayat secara harfiah, dan kita akan jumpa kaitannya dengan apa yang Allah nak bagi tahu keseluruhan surah Al-Kahfi tadi. Kafai, kedua tangannya atas apa yang dia belanjakan padanya. Sambung ayat tu. Kita tengok. Sambung Wahia, dan dia roboh atas atapnya, dan dia berkata, seandainya aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan seseorang. Ini cerita tentang pekebun tadi. Macam mana dia rasa rugi kerana semasa hidupnya dia rasa alangkah baiknya kalau dia tidak jadikan tempat ini, apa yang dia dapat, kekayaan yang dia ada dekat muka bumi ini, dia dah gunakan dengan jalan yang salah, lalu dia membolak-balikkan apa yang ada pada tangan ni. Inilah bolak-balik ni, kalau ikutkan telapak tangan yang kita bolak-balik, beginilah rupa dia. Dan dia menyesal terhadap apa yang dia belanjakan untuk itu. Maksudnya dapat harta, dapat duit, hasil daripada hidup dekat atas muka bumi ni, Allah bagi harta, Allah bagi nyawa, Allah bagi segala benda, Allah bagi kat kita keluarga, Allah bagi kat kita rezeki, tetapi kita gunakan untuk jalan yang salah,
Dan apa saja pohon yang kita ada dekat tanaman kita waktu tu, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada harta apa semua tu tidak lagi bermanfaat untuk kita. Dan kerana apa? Kerana dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu kalau kita baca secara konteks satu ayat. Macam mana kita nak hubungkan ayat 40, 41, 42? Cerita dia adalah bagaimana kita hari ni dah dapat wahyu, dah dapat kitab, dah dapat Quran. Allah dah bagi kat kita, tetapi kita tidak gunakan benda tu untuk kebaikan kita di dunia ini. Maka fungsi dan Quran tadi tu hilang begitu saja. Tapi kita tetap dapat kebaikan daripada Quran itu. Kerana kita duduk dalam sistem agama Islam yang datang daripada kitab tadi, kita mendapat agama yang ritual. Kita mendapat agama yang kita sendiri akui. Aku beriman, aku ni Islam. Islam, dekat nama pun namanya Islam. Dekat IC pun IC ni Islam. Tetapi kita hidup dalam satu agama yang dicipta oleh fahaman nenek moyang kita. Kita cuma mengikut berdasarkan fahaman yang kita disampaikan, diturunkan secara turun-temurun. Tetapi yang hak sumbernya kita tak dapat daripada Quran tu. Kita baca Quran tak? Baca. Kita baca Muqaddam, kita baca Iqra', kita baca Al-Quran 30 juzuk, khatam banyak kali. Faham tak? Tang tak faham tu yang kita jadi sangkut. Tang tak faham tu kita jadi orang yang rugi. Tang tak faham tu kita jadi orang yang lalai dan leka. Part tu saja. Ni cerita macam mana Dajjal ni Dajjal. Kita ada 199 Dajjal boleh jadikan semua benda indah. Semua benda cantik. Dia akan bagi kat kita semua angan-angan kita tu jadi kita sangat-sangat indah. Dia boleh cipta kat kita syurga dan neraka. Tetapi satu saja benda dia masukkan yang menyesatkan, yang sesat tu kita dah tak perasan. Itu Dajjal. 99 yang betul, satu saja sesat. Dari 100, 99 benda yang dia bagi kat kita tu, semuanya dah tepat, semuanya betul, semuanya tak ada masalah, semuanya kita nampak cantik, nampak indah. Tapi satu benda yang dia bagi kat kita sesat, dan kerana kesesatan itu kita tak perasan, dia dah campur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka kekallah kita pada hari ini dengan kefahaman yang salah, dengan cara hidup yang salah, dengan kaedah yang salah, walaupun nampaknya betul. Yang tu yang kita nak kena verify. Dan benda ni sangat halus. Benda ni sangat-sangat halus, very thin line yang kita nak kena kenal. Kalau tidak, samalah hari ni kita baca Al-Quran, tetapi dalam Al-Quran itu sendiri pun kita tak faham apa yang kita baca. Kita membaca Al-Quran terjemahan, tetapi daripada terjemahan itu pun kita masih lagi salah. Kita membaca Al-Quran, kita dah baca terjemahannya, tetapi kita membaca dengan konteks yang salah. Kita dah baca Al-Quran, dah baca terjemahannya, dah baca konteksnya, tetapi kita masih lagi jadi orang yang tak tahu macam mana nak execute Al-Quran ni. Sebegitu rupa. Banyak tak layernya? Banyak. So kita di layer yang mana? Adakah kita jadi layer yang pertama, membaca Al-Quran hanya untuk mendapat pahala? Ataupun kita dah upgrade sikit, kita baca Quran, bukan sekadar pahala lagi dah, kita baca dengan terjemahannya. Tapi dengan terjemahan pun tak faham lagi. So kita kena pergi lagi kepada satu fasa yang lain, tahap yang lain, level yang lain. Membaca bukan sekadar membaca Quran dalam bahasa Arab, bukan sekadar baca terjemahannya, kita mengkaji harfiah dia. Baca harfiah apa semua dah buat, tapi tak dapat lagi kefahaman. Masa kita kena pergi lagi yang bawah. Sampailah kita boleh daripada tadarus, tafakur, tadabbur, dan kita boleh tabayunkan Al-Quran ini sebagai satu bentuk peta strategi macam mana untuk kita mengembalikan kebangkitan agama. Kalau tidak, sampai bila-bila kita jadi orang yang lena? Sampai kita rasa, Allah susahnya lah Quran, tak payah baca langsung lah. Kalau yang bahasa Arab pun kita dah rasa macam tu, cuba cek berapa ramai anak-anak kita yang dah tak baca Quran. Berapa ramai yang dah putus asa nak baca Quran kerana merasakan tajwid itu susah. Baru tajwid, tahu, baru nak menghafal nama-nama mat daripada mat aslinya, mat silahnya, mat linnya. Banyak mat kan? Belum cerita runahnya. Banyak benda yang berapa ramai yang dah anak-anak kita gagal dalam sudut tajwid. Belum lagi kita tengok macam mana nak membaca Quran lagi. Berapa ramai pula yang merangkak. Dah tahu tajwid tetapi merangkak pula. Merangkak-rangkak itu pun kita dah nampak satu tanda. Kemudian macam mana berapa ramai daripada kalangan kita yang nak memahami pula Quran. Ini semua adalah benda-benda yang kita nak kena perhalusi. Adakah Al-Quran hanya turun kepada kita sebagai satu bentuk bacaan, nakkan kepada pahala semata-mata? Kenapa Al-Quran di zaman Nabi dia sangat hidup sehingga mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati?
So, adakah kita hari ini dah dihidupkan jiwa ataupun kita masih lagi menjadi orang yang jiwa yang mati? So, kena ikra diri kita. So, ada satu ayat lagi. Ayat ini tidak ada dalam surah Al-Kahfi. Ni surah 18 ayat 40, ayat 41. Tetapi ayat 42 kita baca sehingga kita nampak. Kalau boleh sambung dengan ayat ketiga, 43 tu. Dan tidak ada baginya, orang kata apa? Segolongan yang akan menolong mereka. Kita tambahlah ayat tu. Kita bagi satu ayat lagi. Okey, cuba baca. Dan tidak ada baginya segolongan. Mereka menolongnya daripada selain Allah dan tidak ada pertolongan. So sekarang ni akan ada tak orang yang membantu kita selain daripada Allah? Allah boleh menolong kita dengan memberikan kita panduan, petunjuk, memberikan kita satu sarana pendidikan ilmu melalui orang-orang yang diberi ilmu tadi. Macam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadilah. Cuma Nabi Khidir, saya cakap tadi lah, saya dah bagi tahu, kok-koklah tadi tak perasan, terputus ke. Nabi Khidir tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namanya tidak ada di dalam Al-Quran. Kecuali dalam surah Al-Kahfi itu dikenalkan Nabi Khidir itu sebagai orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu. So kita part tu kita kena faham. So sekarang ni kita nak kena cari siapa? Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. So sekarang ni kita nak kena cari orang-orang yang diberi ilmu. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama, orang-orang alim-alim ni, jemaah orang-orang alim ni adalah orang-orang yang diberi ilmu dan mereka ini disampaikan. Macam tadi selepas Rasulullah wafat, Ibnu Mas'ud, Huzaifah Al-Yamani, geng-geng sahabat daripada Kufah, termasuklah dengan seorang lagi sahabat kita, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Ini tim-tim yang terkecuali daripada politik Madinah. Mereka mengeluarkan diri mereka daripada Madinah dan mereka spread sekitar kawasan Syam. Untuk apa? Untuk mereka membangunkan agama ini dengan menggunakan formula Al-Quran. Mereka ni satu tim. Okey? Dan di sinilah kita lihat bagaimana mereka ini membangunkan balik dengan prinsip-prinsip Al-Quran yang Nabi cuba bawa dan sampaikan, dan mereka memegang rahsia-rahsia yang ada dalam Al-Quran. So kalau kita nak kaji Quran, kena kaji macam mana jaluran-jaluran agama ini selepas perpecahan Islam. Kita tengok apa yang berlaku selepas saja Perang Jamal dan Perang Siffin. Yang ni kita sebagai umat Islam kena tahu sejarah ni. Apa tu Perang Jamal, apa tu Perang Siffin, bagaimana selepas itu terbitnya pelbagai golongan yang kita buka 73 golongan tu terbit selepas pada peristiwa tersebut. Menjadikan kita ini orang-orang yang kita kena kenal. Kita ni namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejauh mana kita ni memahami sunnah dan sejauh mana kita hidup berjemaah. Ni hari ni mengaku saya ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi adakah kita benar-benar faham sunnah yang Nabi tinggalkan, kitab yang Nabi tinggalkan kepada kita sebagaimana yang Nabi dan Allah hendak kita fahami? Part tu kita kena sama-sama cari jalan. So kemudian yang saya nak relatekan tadi, ayat 41 ni dengan satu surah ada dalam surah Al-Mulk, surah 67. Cuba tengok ayat yang terakhir. Cuba tengok ayat yang terakhir. Allah kata apa? Qul, katakanlah, ara'aitum, adakah kamu perhatikan, jika asbaha ma'ukum, apabila menjadi air kamu ghauran. Sekali lagi asbaha itu dinampakkan menjadi. Apabila kamu perhatikan, kamu lihat air kamu tadi ghauran, masuk ke dalam tanah kering. Tadi diterjemahkan ghauran itu sebagai surut. Sekarang ni diterjemahkan ghauran itu sebagai masuk ke dalam tanah yang kering. Faman, maka siapa ya'tikum, yang akan mendatangkan kamu bima'in, dengan air yang ma'in, dengan air yang mengalir. Ini Allah bagi question mark. So saya nak cerita di sini adalah air ini adalah analogi kepada ilmu. Ilmu yang Allah maksudkan, ilmu di sisi Allah adalah Al-Quran, adalah kitab tadi tu.
So daripada langit tadi tu Allah dah bagi kepada kita ketetapan, dah bagi kita kitab. Bila datang kepada manusia, manusia mengambil kitab tadi tu, maka dia menanam benih akidah. Daripada benih akidah tadi tu tumbuhlah pohon agama. Daripada pohon agama itu, contohnya selepas semua nabi-nabi sampailah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat, dia mengambil, dia menyambung balik pohon akidah yang dah dibawa oleh Nabi Adam, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad hanya menyambung saja pohon tadi, kerja buat tadi. So pohon tadi tu dah bangun, dah bangkit, dah menjulang ke langit. Kalau surah 14, surah Ibrahim ayat 24 tu, Allah bagi tahu, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Dinampakkan tentang kalimah yang baik. Seperti pohon, kasyajarah asluha sabit, akarnya mencengkam bumi ni, wa faru'aha fis sama, dan pohonnya menjulang ke langit, dan cabangnya menjulang ke langit. So itu satu pohon yang dinampakkan dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 24. So tugas kita ni adalah menanam benih, dan kita diberikan dengan air untuk kita siram air tadi. Tapi bila air tadi tu hilang, ni ilmu ni hilang, pokok tadi tu macam mana nak tumbuh? Sebab tu dinampakkan macam mana sampai pohon tadi tu dinampak tanah tu jadi licin. Bila tanah tu licin, maksudnya pohon ni tak ada tak? Pohonnya dah tak ada. Pokoknya dah tak ada. Tanahnya dah rata. Tak ada pohon yang dah tumbuh. Itu yang tadi menyesal. Sebab apa? Hari ni kita duduk dekat bumi hari ni, sudah tidak ada satu pohon agama yang kita boleh pegang, yang kita boleh duduk, yang kita boleh berpayung, kita boleh berteduh. Semua dah nampak sama je jahilnya. Kan, pergi kat sini baca Quran macam untuk pahala. Baca kat sini pun baca Quran dengan pahala. Pergi kat sini baca. Bila kita cakap kita nak baca Quran ni untuk kita cari macam mana strategi nak bangun agama, dia pandang pelik je. Kan, dia pandang kau ni betul tak betul ni. Tambah-tambah pula yang beritahu ni, kita ni saya rasa macam saya nak keluar daripada sistem riba ni. Dia kata macam mana nak buat tu? Kan, tak boleh, kita dah memang duduk dalam sistem dia kan, kita nak cuba keluar pun dah tak boleh. Macam-macam alasan kita. Sebab once kita nak buat sesuatu yang pelik saja, yang lain daripada norma manusia, then orang akan nampak kita buat sesuatu yang pelik. Sebab tu Nabi cakap, fatu balil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang pelik, orang-orang yang asing ni. Sebab apa? Sebab awal agama ni pun asing. Inna dina bada'an ghariba wa yarji'u ghariba. Asal kepada agama ni pelik, dan dia akan kembali menjadi pelik. Nabi dapat pun dah dalam keadaan pelik. Ketika Nabi dapat tu, orang tak percaya apa yang Nabi bawa. Orang tak yakin pun dengan Nabi bawa. Orang tak rasa pun apa yang Nabi bawa tu betul. Even orang kata Nabi tu gila. So kalau kata kita pun, kita nak bawa sesuatu, kita dah rasa macam betul ke tidak ni. Kan, kita nak ajar anak kita ni kena dah tak boleh duduk dalam sistem pendidikan ni, kena buat homeschooling ni. Hari ni Allah bagi COVID-19, semua orang dah mula buat homeschooling. Dah tak jadi pelik dah homeschooling. Sebab apa? Sebab kita terpaksa duduk dalam rumah, dan kita terpaksa buat ikut sistem yang terkini. Duduk dengan apa yang berlaku, sistem yang berlaku, semua orang duduk dalam rumah masing-masing. Contohnya nak nampakkan. So air itu hilang, pohonnya dah tak ada, dan air itu Allah kata Allah sembunyikan. Ghauran itu cerita sembunyikan dalam gua dalam tanah. Ghauran itu daripada perkataan ghar, kan, gua dalam tanah. Faman ya'tikum bima'in ma'in. So siapakah yang akan nak kembalikan semula air ini dan alirkannya? Ni question mark dia. So sekarang ni kita secara strategi agamanya, kita kena kembali semula mencari air. Koreklah mana-mana tempat supaya kita jumpa. Pergilah ke dalam gua yang kita boleh dapat balik ilmu yang dah hilang ini. Cari semula guru yang dapat membawa kita kembali semula kepada Al-Quran secara strategi, secara hak untuk membangkitkan semula agama yang hilang. Islam hari ini dah berakhir di satu-satu fasa tertentu. 1924 adalah titik noktah yang menampakkan kehilangan dan kejatuhan kekuasaan Khalifah Uthmaniyah. Islam sudah hilang kekuasaan Khalifah. Tahun bila? 1924. Tarikh tepat 8 Mac 1924. Kita kehilangan satu kuasa yang menunjukkan 2/3 daripada kekuasaan Islam di bawah kekhalifahan hilang. Itu khalifahnya. Tahu? Setelah banyak peristiwa-peristiwa presiden sebelum itu yang menampakkan pelbagai
porak-peranda politik yang masuk ke dalam kekhalifahan sehingga akhirnya terkubur. Tapi sebelum tu, kita kena tahu, awal-awal lagi Allah dah selamatkan, dah sembunyikan yang hak. Dia ada di mana-mana, tetapi kita tak dapat niat. Kita tak jumpa. 1924 tak jauh dengan kita. Sekarang 2020. Lebih kurang dekat 100 tahun. Tak nak dekat 100? 100 tahun. Lagi 4 tahun, genap 100 tahun. Tapi adakah kita memahami hari ni selepas kejatuhan Islam, 100 tahun generasi kita selepas itu menjadi orang-orang yang tidak kenal Islam, tidak kenal agama, tidak tahu macam mana nak membangunkan Islam balik, tidak reti, tidak ada semangat, kecuali semuanya sudah dituba dengan pelbagai dakwah dan doktrin yang dibawa oleh Barat, dibawa oleh musuh Islam, sehingga dia menjadikan kita ini bangsa yang tidak kenal agama, umat yang tidak kenal Allah. Tang tu yang kita kena sedari. Tu siapa yang cakap tadi tu? Apa yang lagi bila mana pohon kita dah diracun, pohon kita mati kerana tidak ada air. Bukan kerana tak ada air saja, sebab kita dah diracun, sebab kita dah dituba. Nak membunuh bangsa, racunlah sejarahnya. So bangsa kita ni tidak kenal sejarah. Sejarahnya ada dalam pohon. Sejarah ni cerita pohon. Sejarah ini ada dalam Al-Quran. Bila kita tak kenal sejarah, tanya anak-anak kita nanti, seorang-seorang anak kita, kalau dia boleh sebut tak nama-nama Nabi-Nabi yang ada dalam Quran. Daripada Adam sampailah kepada Muhammad. Anak kita boleh tak sebutkan 25 Rasul? Dia boleh ceritakan tak sejarah Rasul-Rasul ni? Atau dia boleh cerita artis, nama pemain bola, nama pelakon, nama yang dia suka, nama artis Korea. Dia boleh cerita sejarahnya, hobinya, makan minumnya, apa yang dia suka, fashion yang dia pakai, rambut sampai ke kaki. Semua kita nampak perwatakannya mengikut arus perdana. Tetapi mereka tidak mengenali akhlak yang ada pada Nabi-Nabi ini. That's benda yang kita kena runsingkan. Kena rasa takut. Kena rasa bimbang. Sebab apa? Sebab inilah yang akan berlaku kepada kita kalau kita gagal memahami apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, rahsia Al-Kahfi tadi. Okey? Alhamdulillah, rasanya saya dah cuba sampaikan sebaik mungkin. Minta maaf tadi ada sedikit gangguan seketika sebentar tadi. Tapi itulah. Mudah-mudahan Allah pun mudahkan urusan kita. Ada satu ayat tadi yang dikongsikan dalam grup yang Kak Nuriza dia minta kita sampaikan apa perbezaan antara manusia dari sudut An-Nas, Al-Insan dan juga Al-Bashar. Ada 3 disebutkan dalam Quran. So insyaAllah nanti satu masa nanti kita akan kupas benda tu, sampailah kita nampak, sampai kita faham apa sebenarnya mesej yang nak diberikan ni. So kita kena kenal, kita ni antara 3 golongan ni, siapa kita? Adakah kita ni An-Nas yang menjadi fanasiyah, manusia yang sifatnya pelupa? Adakah kita sudah menjadi insan yang sebelum ini Allah kata engkau bukanlah makhluk yang engkau adalah makhluk yang tidak ada nama. Sampailah kita jadi insan, Allah sudah memberikan kita satu gelaran nama. Satu gelaran. Kenapa Allah bagi? Ada ceritanya dalam Quran. Sehinggalah kita menjadi bashar. Macam mana Nabi cakap dalam surah Kahfi juga 110, ana basyarum mislukum. Aku ni adalah manusia seperti kamu. Bezanya aku diberikan wahyu. So siapakah yang golongan-golongan bashar ini? Ini pun kita nak kena faham. Ada tak dalam Kahfi? Ada. Penutup kepada surah Al-Kahfi ayat 110, Nabi diperintahkan untuk bercakap begitu kepada semua manusia yang membaca Quran. Hujungnya strategi Al-Kahfi adalah nak bagi tahu Nabi itu adalah seorang bashar. Yang ni best ni tajuk ni. Nanti kita akan baca. Tak pun kita buat dalam satu kelas khusus nanti, insya-Allah. Alright.
mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk kita sama-sama memahami Al-Quran. Dah hilang balik suara. Itu tanda saya kena baca, saya kena pakai mic balik. Okey. Semua dengar InsyaAllah. Suara ada sebenarnya. Kena pakai mic, bateri dah habis. Ada sikit lagi bateri ni. Okey, insyaAllah kita harapkan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita rezeki, Allah akan memberikan kita kefahaman yang jelas dan memberikan kita sedikit sebanyak keinginan dan kemahuan untuk kembali semula kepada Al-Quran. Terima kasih kepada semua yang komen, terima kasih kepada semua yang memberikan pandangan. Ada benda yang Allah nak berikan kepada kita dalam bentuk ilmunya, tetapi macam mana Allah sebut, Allah akan memberikan kepada kita hanyalah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Baca surah 42 ayat 52. Tengok apa yang ada dalam surah 42, 52 tu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Sebagaimana Allah kata, dan demikianlah kami memberikan ruh. Ruh ni adalah satu benda yang ada di dalam jiwa kita, tetapi sebenarnya sudah mati. Mati kerana kita tidak memahami. Lalu Allah nak berikan kepada kita dengan perintahnya. Dengan wahyunya, Dia nak menghidupkan kita balik. Sebelumnya kamu tidak kenal apa itu kitab dan apa itu iman. Dan waja'alna dan dia menjadikannya waja'alna nuran, dan dia menjadikan kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur untuk kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. So part tu kita kena cari jalan macam mana kita nak dapatkan kefahaman, insya-Allah. Okey. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua. Dah ada orang dah post tu 4252. Waja'alnahu nuran. Dan di situlah Allah kata Allah jadikannya sebagai satu bentuk cahaya untuk diberikan. Nahdi bihi man nasya, untuk kami berikan kepada orang-orang yang kami kehendaki. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa pada hari Sabtu esok insya-Allah kita akan jumpa. Dan sekarang ni saya tengah work out satu proposal untuk kita buat satu preview untuk program parenting Al-Quran Minded. InsyaAllah pada minggu depan saya dan Ustaz Ashraf kita akan buat satu sesi preview khusus kepada mereka yang nak kepada program tadabbur Al-Quran. Kerana kita ada 3 elemen yang kita kena betulkan dalam keluarga kita. Pertama Al-Quran, solat dan juga akhlak. Benda ni adalah elemen dalam parenting. So dalam parenting utamakan 3 ni dulu. InsyaAllah yang lain tu akan datang dengan mudah bila kita faham. Macam mana kita nak treat minat anak kepada Al-Quran, kita nak kembali semula parentnya dulu kepada Al-Quran. Kalau parent sendiri pun tak minat kepada Al-Quran, kita tak boleh nak bantu. Kerana apa? Parents lah yang akan mengacu dan membuat acuan untuk anak-anak. Bab tu nanti minggu depan kita akan usahakan satu sesi preview. InsyaAllah nanti kita akan bagi. Mungkin kita akan buat pada hari Sabtu nanti. Kita akan cuba usahakan supaya semua orang boleh hadir dan boleh tonton dan dapat mencerap kefahaman apa yang kita nak sampaikan dalam sesi parenting Al-Quran Minded. Dan dia mungkin bukan satu modul, dia kena ada 3 modul ataupun 4 modul yang kita akan bagi secara berterusan. Di situ perlukan satu pelaburan saham daripada antum semua, macam mana kita nak mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan program yang kita nak. Kalau boleh ada orang-orang yang committed. Macam hari ni kita buat secara open. Ada nak, tak nak, boleh join, tak join. Tapi yang ni kita letakkan satu komitmen. Macam mana kita nak jadi orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, insyaAllah. Okey, itu saja. Jumpa lagi pada esok hari dengan topik perbincangan kita untuk kita buat sedikit rumusan perbincangan dalam seminggu ni, insyaAllah. Okey. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.